Sewarak-warak lelaki pasti sukar meninggalkan rokok. Sewarak-warak wanita pasti sukar menerima poligami. Isu yang hangat, topik yang panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kaum lelaki dengan kecenderungannya kepada 3 ta. Apa dia 3 ta ini, tuan-tuan? Yang pertama harta, yang kedua takhta, yang ketiga wanita. Dan ta yang ketiga inilah yang membawa kepada kaum lelaki untuk berpoligami. Kerana itu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kamu nikahilah mana-mana wanita yang kamu sukai, 2, 3 atau 4. Saudara sekalian, saya teringat pada satu hadis sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Miswar bin Makhramah. Yang mana pada satu ketika Rasulullah sangat marah dan tersinggung dengan sikap kaum Bani Hisham, yang mana mereka mencadangkan agar Ali bin Abi Talib dinikahkan dengan puteri mereka. Sedangkan tuan-tuan, pada waktu itu Ali telah pun bernikah dengan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Rasulullah naik ke atas pentas lalu berkata, "Sesiapa yang menyakiti hati putriku, maka sesungguhnya dia juga menyakiti aku." Saudara sekalian, bukan kerana Rasulullah mahu menolak hukum poligami, bukan kerana baginda juga berpoligami, tetapi kerana Rasulullah sangatlah mengerti akan betapa sakit, betapa deritanya hati seorang wanita ini, tuan-tuan, apabila dimadukan, diduakan tanpa sebab yang kukuh. Kerana itu juga Rasulullah sebenarnya mahu mendidik kita. Apakah sebenarnya tujuan kita berpoligami? Adakah kerana isteri tuan-tuan tidak mampu melahirkan zuriat keturunan tuan-tuan? Ataupun adakah kerana isteri tuan-tuan sakit dengan penyakit yang mana pilihannya hanya antara hidup dan mati? Ataupun kerana tuan-tuan sendiri yang sakit dengan penyakit pantang melihat wanita? Saudara sekalian, kalau katalah tuan-tuan mahu juga berpoligami, maka semak diri dulu, tuan-tuan. Adakah tuan-tuan ini sudah mampu dan sudah begitu kuat dan cukup dari segi materialnya, fizikalnya, emosinya serta spiritualnya? Kalau ya, 4 perkara ini saling melengkapi demi untuk menjamin kebahagiaan dan bukannya penderitaan, tuan-tuan. Oleh itu suka saya mengingatkan tentang 3 perkara. Yang pertama, kalau tuan-tuan yakin tuan-tuan sudah mampu dan sudah berilmu untuk mendidik jiwa redha di dalam jiwa isteri tuan-tuan, maka silakan. Yang kedua, kalau tuan-tuan yakin tuan-tuan sudah mantap kemahirannya dalam mengharmonikan sebuah keluarga yang besar kelak, 2 kali saya katakan, silakan. Yang ketiga, kalau tuan-tuan yakin tuan-tuan sudah cukup mantap dari segi material, mampu memberi masa dan komitmen kepada isteri dan anak-anak, maka sekali lagi saya katakan, silakan. Tuan-tuan, ingat bahawa kami sebenarnya tidak mahu tuan-tuan sekalian jatuh ke dalam api kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kerana tuan-tuan telah gagal menjalankan tanggungjawab dan gagal berlaku adil kepada kami. Kerana apa? Kerana kita bukan sahaja menikahi perempuan-perempuan di dunia, malah kita akan ada urusan dengan kita, dengan perempuan-perempuan dan isteri-isteri serta anak-anak sehingga hari pembalasan. Kami kerana cinta kami kepada tuan-tuan, maka kami tidak mahu menjadi asbab menjatuhkan tuan-tuan ke dalam api neraka. Wahai para wanita pula, untuk kita, janganlah kita menolak hukum poligami. Jangan sampai kita jatuh kufur kerana menolak poligami. Benci pada lelaki yang berpoligami tetapi sebenarnya dia tidak berilmu dan tidak mampu. Oleh itu saudara sekalian, ingat, poligami bukanlah haram, bukan juga sesuatu yang diperintahkan. Insya-Allah hanya untuk mereka yang layak dan terpilih dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekian,
Saya Izlin, da'i dari pergunungan, sekadar hamba, bukannya sesiapa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.